أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada petang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti, insya-Allah. Baik, sebelum pada kita mulakan pengajian kita pada petang ini, sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita Kitab Takribul Ikhwan pada halaman 4 baris yang ke-7 daripada atas. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, apabila seorang itu tidak melepasi sirat, maka jatuh dia dalam neraka, duduk dalam api itu selama-lamanya. Nah, jadi duduk dalam api itu selama-lamanya. Sebab apa? Sebab masa hidup dia mensia-siakan masa umur semata-mata berhadap kepada benda yang tidak berharganya, menurut hawa nafsu dia, dan seronok bergalak hingga tua dan bawa mati dalam keadaan tidak sedar siapalah yang mengadakan langit bumi. Siapa tak kenal Tuhan? Nah, sampai dia tak kenal Tuhan dia siapa, dan barang antara keduanya, antara kedua langit bumi, siapa yang buat. Maka kalau lagu tu, maka jatuhlah orang-orang itu ke dalam neraka. Baik, bila dah jatuh, maka layaklah dengan dia, dengan orang yang sampai tua dia tak kenal Tuhan, sampai bawa mati dia tak kenal Tuhan. Sebab apa layak? Kerana beberapa yang menasihat kepadanya. Dah ramai dah orang duk nasihat kat dia masa hidup dulu. Nah, belajarlah Pak Long. Nah, Pak Long kata tak payah mana ajak akulah, aku makan garam dulu pada hang. Belajar Pak Long, mati lagi susah nanti. Dia tak apa, kubur masing-masing. Dah. Jadi orang nasihat dengan dia pun dia tak guna, dia tak pakai. Ramai orang duk nasihat pun dia buat tak peduli, dia buat tak reti. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Jangan bagi ada orang pancok lagu tu. Nah, tak ada mana? InsyaAllah tak ada. InsyaAllah. Nah, kerana beberapa yang menasihat kepadanya di dalam dunia, maka tidak suka kepada ambil peduli. Dia tak suka ambil peduli, dia buat tak kisah. Nah, dia buat tak kisah. Bahkan hanya bersenda-senda. Dia buat main-main dan menganyi. Menganyi ni, sini panggil apa? Mengejek. Apa panggil apa? Cak main. Buat main-main, buat suka-suka main menganyi, mengejek gitu Nah, menganyi sepanjang-panjang masanya. Nah, serta mereka itu pula orang hak kita hak tak mau dengan nasihat ni. Nah, hak jatuh dalam neraka tu, hak tak kenal Tuhan tu, berkata, jika kita tidak masuk, maka kosonglah neraka Tuhan yang luasnya. Kalau kita tak masuk neraka Tuhan tu, siapa nak masuk? Kesian Tuhan duk buat luah-luah neraka, tak ada orang masuk pula dah. Kalau kita tak masuk, siapa lagi nak masuk? Tengok. Aduh, hak pasien tu. Kan Tuhan buat neraka, kalau tak ada orang masuk, kesianlah. Tuhan buat neraka luas-luas, siapa nak masuk? No? Biar pergilah. dia nak masuk seorang. Nah, takut tak ada orang masuk, so kosonglah neraka Tuhan, kata dia. Dia buat main-main lagu tu Minal mustahzi'in. Mustahzi', orang yang memperolok-olok, buat main-main. Buat main-main dengan kita tak apa, buat main-main dengan Tuhan, cari penyakit. Buat main-main dengan Tuhan kena. Tu kata dia, jika kita tidak masuk, maka kosonglah neraka Tuhan yang luasnya. Dah gitu kan? Main cak-cak.
Tu depa buat main topik tu, main cak-cak. Ndak menganyi. Tu dia. Maka jika dikosatkan dengan perkataan dia tadi. Dia bercakap lagu tu, kalau kita tak masuk neraka, kosonglah neraka Tuhan. Kalau dia bercakap lagu tu, maka jika dikosatkan, diniatkan dalam hati dia dengan perkataan ini, akan bersenda-senda, buat main-main dengan janjian Tuhan, maka orang itu kekal selama-lamanya dalam neraka Tuhan. Kekal, tak keluar dah. Nah, duduklah dengan Fir'aun, dengan Korun, dengan Haman, duduk sekali sana. No? Ni hak lagu ni, hak munafik pun satu pasal pula. Hak munafik, mulut ni beriman, tapi hakikat tidak beriman. Hati dia tidak beriman, mulut saja. Nah, hak jenis mulut saja beriman, sama dengan apa? Sama dengan hampa lah. Nah itu. Kita kan Tuhan yang sama, Nabi sama, Quran sama, masjid pun sama, imam kita pun sama. Itu mulut dah. Tak pergi ke hati pun. Nah, dia kata beriman pada Allah tapi hakikat tak ada pun. Jenis main-main lagi. Pakai apa? Munafik. Nah, ni pun menyanyi juga ni. Nah, ni pun main cak-cak juga. Nah, menyanyi juga ni pun. Jenis munafik ni pun. Maka orang munafik ni yang lagak beriman tapi hakikat tidak beriman, Allah Ta'ala akan himpun bersama dengan orang kafir. Tuhan letak sekali dengan orang kafir. Sebab apa? Sebab orang munafik dia mukmin di sisi manusia. Di segi manusia dia beriman lah. Pasal dia pergi masjid, semayang, dia baca Quran. No? Tapi hati dia tidak. Tuhan akan himpun bersama dengan orang kafir. Mana? Allah Ta'ala berfirman, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah Ta'ala menyebut, sesungguhnya Allah Ta'ala menghimpunkan orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir dalam satu lubang neraka yang sama. Duduk situlah. Mana? Nak kata dia ni kafir totok, tak juga. Tak nampak kata kafir sangat, semayang-semayang. Nah, tapi hati dia. Mulut kata lain, hati kata lain. Susunan Tuhan letak tu dalam Quran tu. Tengok susunan hak Tuhan letak. Mula-mula Allah Ta'ala menceritakan tentang orang yang bertakwa kepada Allah dalam suratul Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, sehingga Allah Ta'ala berkata kepada mereka itu, nah, Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa dia muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa yuqimunas shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian wa bil akhirati hum yuqinun. Maka orang ni, orang yang bertakwa, Allah Ta'ala kata, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang yang berjaya. Jelas. Itu untuk orang mukmin, orang yang bertakwa.
Satu kumpulan. Masuk ayat 6, ayat 7, satu kumpulan pula Allah Ta'ala sebut. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Itu satu golongan. Hak ni hak kafir totok. Kafir totok, mana kafir yang memang bukan Islam. Totoklah. Nah, hak sembah selain pada Allah. Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang yang kafir itu sawa'un alaihim, sama saja atas mereka itu. A'anzartahum am lam tunzirhum, sama atas mereka itu, sama ada kamu nak bagi peringatan, nak bagi ancaman kepada mereka ataupun tidak. Fahum la yu'minun, maka mereka tetap tidak akan beriman. Nah, bila lagu tu khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala sudah mempeterikan hati-hati mereka. Tutup rapat. Tak nampak dah, tak boleh fikir kebenaran tu. Dia nampak dia tu. Wa ala sam'ihim, Allah Ta'ala tutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim, Allah Ta'ala tutup penglihatan mereka. Ghishawah, Allah Ta'ala bagi tutupan kelam mereka ni. Hati tak berfungsi dah, telinga tak berfungsi dah, penglihatan pun tak berfungsi dah. Dia tak nampak kebaikan, dia tak nampak kebenaran. Maka bagi mereka itu, kata Allah, walahum azabun azim, bagi mereka itu azab yang sangat besar. Tu, bagi orang kafir itu kafir totok. Faham kafir totok Baik. Golongan yang ketiga Allah Ta'ala sebut. Tu kita tak perhati, duk baca Baqarah lama mana dah. Tak perhati kan? Tak tahu baca ayat kami. Tu. Golongan yang ketiga. Itulah ambil Quran satu. Allah Ta'ala sebut, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala kata ada lagi satu puak, dan setengah daripada manusia, kata Allah, may yaqulu amanna, mereka yang berkata kami beriman. Tengok mulut depa ni, mulut depa kata apa? Amanna billah, kami beriman dengan Allah. Wa bil yaumil akhir, dan kami beriman dengan hari akhirat. Tapi Tuhan kata apa? Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman pun. Tuhan kata mereka tak beriman pun, walaupun mereka mengaku, mereka klaim kata mereka orang yang beriman. Hakikat dalam hati mereka, mereka tidak beriman. Kalau betul-betul mereka beriman, mereka nak lawan tak perintah Tuhan? Berani tak nak tolak hukum Tuhan? Tak berani. Jenis acah-acah ni, acah-acah beriman, tapi tak beriman pun. Tahu mana kata tak beriman? Tuhan ya apa? Tuhan dia bagi tahu. Wahum la yu'minun, padahal mereka tidak beriman pun. Habis itu yang dia pada kata kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari kiamat tu pasal apa? Yang dia kata lagu tu pasal apa? Maka Allah Ta'ala nyatakan,
yukhadi'un Allah. Mereka itu cuba nak menipu Allah. Nah, dia ingat Tuhan tak tahu dalam hati dia. Yukhadi'un Allah. Mereka itu menipu Allah. Walladzina amanu, dan nak tipu orang-orang yang beriman. Hadut jemaah dengan depa. Nah. Hadut sama-sama dengan depa tu. Hadut pergi masjid kali dengan depa tu. Nah, hadut Jumaat kali dengan depa tu. Depa tipu Allah dan tipu orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tuhan kata tidaklah mereka itu tipu Allah, bukan tipu orang beriman, tetapi mereka tipu diri mereka sendiri. Nah, wa ma yash'urun, padahal mereka tidak menyedari. Nah, macam budak-budak yang masuk periksa meniru. Nah, dia tengok cikgu tak ada, dia buka. Kawan dia tak tengok kan dia tulis. Nah, sebenarnya bukan dia tipu cikgu. Bukan dia tipu kawan-kawan dia. Tetapi dia tipu diri dia sendiri. Katakanlah dia dapat pujian. Nah, kita kata dapat tinggi lah. Nah, dalam peperiksaan dia dapat tinggi mana sekalipun, jika dia masuk dalam bidang kerja sungguh, dia tak boleh nak buat. Pasal apa dia tak boleh nak buat? Karena dia lulus pun dengan sebab tiru. Dan tidak ada ilmu pada dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mereka ni bukan mereka tipu Allah. Bukan mereka tipu orang beriman. Tapi mereka tipu diri mereka sendiri. Padahal mereka tidak menyedari. Tak sedar, kata mereka tipu diri mereka sendiri. Tu dia. Sebab apa jadi lagu tu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kerana di dalam hati mereka itu ada satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifaq. Orang yang kena penyakit nifaq inilah dinamakan munafik. Dia ada kulit luar ya, dalam ronggong kosong. Dalam kosong. Nampak kulit bagus. Kulit memang bagus, masya-Allah. Nah. Time dia main nak berjubah, dia berjubah. Time baju Melayu. Tengoklah, tengok atas majlis. Nah, buah samping lagi pun ada. Nah, kadang-kadang dia mari berasa nak itu, dia buh. Serban satu tak cukup, 2, 3. Bawa serban, tasbih di tangan. Oi, kena hari dia naik angin. Allahu Akbar. Kalah kita. Betul ya kau ustaz lagu tu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafikun. Allah Ta'ala sebut di tempat yang lain, bukan surah Baqarah, dalam surah Al-Munafikun. Menceritakan perihal orang munafik. Apa Allah Ta'ala kata? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Tuhan sebut sana. Kadang dia mari elok la ilaha illallah tu, saya kata Allah Ta'ala sebut. Ustaz sebut pasal pakaian ni pasal apa? Dah, Tuhan sebut. Apabila kamu melihat kepada mereka, tu'jibuka ajsamuhum. Ta'jub. Wow. Kita pun kita wow.
Tu bahasa kita kan. Dia mari tai-tai tu kau, aduh, tengok pakaian dia, Masya Allah. Kalah tak imam. Kalah tak imam. Tu'jibu ka'ajsamhum. Kamu akan terpegun dengan penampilan tubuh mereka ni. Dengan pakaiannya, dengan itu, dengan ini. Masya Allah. Wangi pula kasturi. Tengok mereka, kamu akan terpegun. Ish. Dengan jubah 2 lapisnya. Kalau masuk 2 lapis. Tak wow apa lagi. Nah, janggut dah ada dah sikit. Dia kata, push. Bukan kelas biasa ni, kelas tok guru ni. No. Wa iyaqulu, kata Allah, jikalau mereka berkata, mereka bercakap, tasma' liqaulihim, pasti kamu akan dengar, perhati perkataan mereka itu. Sak mai ayat Quran, sak mai itu, sak tu, sak ni. Wow. Wow tu. Hebat, Masya Allah. Kenapa kita nak berpecah? Ayat-ayat ni. Kita adalah agama yang satu, Tuhan yang satu, Nabi yang satu, Quran yang satu, kiblat yang satu. Pasal apa kita nak berubah? Pasal apa kita nak berkelahi sama kita? Sedap ingat. Masya Allah. Supaya orang tak tikam dia. Dia kata lagu tu. Dengar pada perkataan Masya Allah. Rupa-rupa kita salah sangka. Kena tipu dah. Kena tipu dah. Percaya kita ingat betul. Rupa-rupa bercakap je. Orang akan terpegun. Dia akan guna ayat-ayat prosa, ayat yang, kalau orang dengar, Masya Allah. No. Bukan kata cakap macam orang kampung cak ayam dak lah. No. Sastra. Hebat. Tapi itu saja penampilan. Itu penampilan zahir semata-mata. Tengok. Maka Allah Ta'ala kata sebab ada di dalam hati mereka itu satu penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah Ta'ala tambah lagi penyakit dalam hati dah. Ada penyakit nifak. Tuhan tambah lagi penyakit. Duk koi berat. Tapi dia duk rasa macam dia koi beriman. Tapi dia tahu diri dia. Aku sebenarnya bukan sungguh pun. Aku sebenarnya bukan ambil pok sangat pun. Terpaksa. Nak hidup. Tu dia bagi nak hidup tu. Kemah buat je ni nak hidup. Tak pakai lagu ni. Ke rumah kambing tak dapat. No. Pakai lagu ni boleh kok pala-pala kambing ke. No. Orang panggil juga pergi makan nori. Bukan nak pakai selalu. Teka-teka lah. Jangan. Tuhan tambah penyakit dalam hati dia. Lalu. Tengok lagi. Tuhan kata apa? Wa idza qila lahum. Ada tak? Walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih dengan apa yang adalah mereka itu dustakan. Dengan pembohongan yang dibuat oleh mereka. Yang hanya zahir berkata-kata begitu tapi hati dah. Okey. Allah Ta'ala sebut lagi, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan bagi mereka itu, orang kata kat dia,
Lalu janganlah dia buat kerosakan di atas muka bumi ni. Jangan dia buat perangai lagu tu. Jangan begitu, jangan begini. Nah, la tufsidu fil ard. Nah, maka kata mereka apa dia? Qalu, berkata mereka itu, innama nahnu muslihun. Kami inilah orang yang nak bawa kebaikan. Kami inilah orang yang buat kebaikan, bukan kami buat kerosakan. Kerosakan dalam bentuk rupa macam baik, tapi hakikat ada benar. Tu munafik buat kerja lagu tu. Manis di hadapan dah. No. Hakikat baik. Tu dah. Tu. Innama nahnu muslihun. Kamilah orang yang buat kebaikan. Kami dah buat benda baik. Mana ada kami buat benda tak baik? Semua baik. Apa tak faham? Apa tak faham? Maka dikatakan lagi. Maka Allah Ta'ala kata, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Banyak Tuhan sebut la yash'urun sini. Allah Ta'ala kata apa? Ala innahum humul mufsidun. Ya depa duk claim kata depa lah orang buat baik. Tuhan kata ketahui olehmu, innahum humul mufsiduna. Mereka lah orang yang membuat kerosakan. Walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak menyedari. Duk berasa macam baik. Tapi sebenarnya mereka buat kemungkaran. Mereka buat kejahatan. Mungkin atas rupa kebaikan. Nah, mungkin atas rupa kebaikan. Baik. Apa lagi Tuhan kata? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ni tuan-tuan baca lepas ni ingat. Ni ayat cerita orang takwa, ni ayat cerita orang kafir, tengok cerita orang munafik. Supaya kita boleh berwaspada, selalu ingat. Apabila dikatakan pada mereka itu, aminu kama amanan nas. Tutup pintu adik. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu dengan apa yang diimani oleh manusia-manusia ramai itu. Berimanlah. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada dan qadar. Sebagaimana mereka itu berpegang dengan mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah. Contoh. Nah, berimanlah. Nah, dia kata apa? Qalu, mereka itu berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Jangan nak baca lagu tu. Saya boleh baca sebab saya nak buat. Situ ada tanda tanya. Tengok baca Quran lepas ni buat lagu tu. Pasal apa ustaz baca lagu tu? Nah. Jenuh. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Buat lagu tu. Ni saya nak buat kata ajuk lah. Nah, habaq depa kata apa? Depa kata qalu anu'minu kama amanas sufaha. Adakah kamu nak suruh kami ni beriman sebagaimana puak hak bodoh-bodoh tu? Tu. Dia tuju orang beriman tu kata orang bodoh. Nah. Rupa manusia tapi hati syaitan. Bila orang mukmin ajak depa berimanlah sebagaimana berimannya orang-orang yang beriman yang lain. Dia kata apa? Hampa nak suruh kami beriman macam dengan puak-puak bodoh tu. Tu dia Depan kita bukan main manis. No? Bukan main manis.
Tengok dia kata nak suruh tu beriman macam pokok bodoh tu. Allah. Maka kata Allah, nah, ala innahum humus sufaha. Ketahui olehmu, sebenarnya mereka itulah orang yang bodoh, kata Allah. Depa lah bodoh. Tu. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui, kata mereka bodoh. Allah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang betul-betul beriman, jumpa hak mereka kata bodoh dia dah, hak buat kata bodoh tadi. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, amanna, kami pun beriman sama dengan kamu juga. Kita sama-sama orang beriman ni, jangan bergaduhlah. Nah, kita sama-sama bertuhankan Allah. Nah, jangan bergaduh. Kami sama dengan kamu, tak ada beza kita ni. Oi. Pandai dia buat hukum, tak ada beza. Nah. Tak ada perbezaan kita, sama. Kami beriman, kamu beriman. Nah. Mereka akan kata, mereka akan klaim apabila bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Masa itulah depan kita lah. Tapi ingat, ada satu babak lagi. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Allah Ta'ala gelarkan orang atas mereka ni, pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin orang munafik ni, Allah Ta'ala gelarkan syaitan. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali berpatah balik kepada orang-orang yang syaitan-syaitan mereka, yakni pemimpin-pemimpin mereka. Nah, bila dia balik kepada pemimpin mereka, qalu inna ma'akum. Nah, I'm still with you. Forever together. Jangan. Buah mereka duk tengok, duk perhatian, nampak duk rapat dengan geng masjid ni. Pelik lah ni. Duk rapat dengan geng-geng jubah, geng-geng masjid, geng-geng kupiah, geng ngaji ni. Pasal apa? Pelik aku ni. Dia kata jangan risau, don't worry. Jangan risau. Jangan risau. Inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Aku tak apa nak percaya dah kat hang ni. Nampak serban pun pakai, apa jubah pun pakai. Dia kata gini. Jangan risau. Kami bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Hak kami duk buat tu, rupa tu olok-olok je. Kami olok-olok je. Mustahzi'. Kami olok-olok je bagi mereka percaya kat aku lah. Kat kami mereka percaya. Tengok kami pakai jubah, mereka percaya. Aku kata apa mereka dengar. Nampak. Ni sifat munafik ni. No? Sekadar untuk tipu orang. Pakaian dia, cakapan dia untuk tipu orang. Tu. Innama nahnu mustahzi'un. Jangan risau. Kami sebenarnya buat lagu tu olok-olok je, bukan betul. Acah-acah je. Betul ya? Dah. Forever. Dah. Tu. Maka Allah Ta'ala jawab. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah. Maka Allah Ta'ala memperolok-olokkan, main-main dengan mereka. Dan mereka nak main dengan Tuhan, Allah Ta'ala main-mainkan mereka. Main-main lagu mana?
Nah, mana Allah Ta'ala tidak ambil peduli kepada mereka. Tuhan buat tak tahu. Nah, biar mereka rasa. Nah, mereka duk rasa macam mereka betul. Tak apa. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Dan Allah Ta'ala sentiasa, yamuddu makna memanjangkan, mana Allah Ta'ala biak mereka, Allah Ta'ala lak mereka bagi duduk dalam tughyanihim, dalam apa dia? Penderhakaan mereka itu, dalam taurut mereka itu, dalam kejahatan mereka itu. Tuhan biarkan mereka. Dah. Maka mereka ni kata Allah, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membelikan kesesatan. Nah, membeli yang tukar kesesatan dengan hidayah, dengan petunjuk. Mereka ambil benda sesat lagi daripada petunjuk Allah. Nah, fama rabihat tijaratuhum, maka tidak sekali-kali untung laba perniagaan mereka itu. Maknanya depa jual beli seolah-olah depa apa petunjuk depa jual, depa beli kesesatan. Depa tolak kebenaran, ambil kesesatan. Maka Tuhan kata tidak akan untung perniagaan mereka itu. Wa ma kanu muhtadun, dan tidak adalah mereka itu dihidayahkan. Takkan diberi petunjuk pada mereka itu. Mathaluhum, panjang pula ceritanya. Mathaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Umpama mereka itu seperti orang yang telah menghidupkan api, menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulah, tak kala bercahayalah di keliling mereka itu dipenuh dengan cahaya, cerah. Mereka berkawan dengan orang beriman. Dapat petunjuk dah kali kira? Dapat lah. Patutnya bila duduk dengan orang beriman ni, dapat dah betul. Sepatutnya dapat. Pasal dia akan dapat tengok orang semua ada orang baik. Nah, tapi apabila api tu nyala di keliling mereka, cerah, nampak semua benda, zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala hilangkan cahaya mereka itu. Allah Ta'ala hilangkan. Hadut nyala, cerah tadi Tuhan hilangkan. Dan mereka tak mahu kan? Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dan tinggallah mereka itu di dalam kegelapan yang takkan dapat melihat mereka itu akan kebenaran. Allah. Duk lagu tu lah sampai mati. Summum bukmun. Nah. Pekak, bisu. Nah. Pekak, bisu, tuli. Tuhan bagi pekak, bisu, tuli. Fahum la yarji'un. Maka mereka tak akan kembali lagi. Adalah. Nah, klik tengoklah. No? Tu hak kita ada baca hari-hari tu. Sebenarnya pengajaran cukup besar. Tu baru berapa ayat kita baca Al-Quran? Baru berapa ayat baru? Dapat kita reti orang beriman hak betul-betul takwa macam mana, yang masuk dalam seruan tu iman, ittaqullah. Tiap-tiap Jumaat dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa najal muti'un. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tu hak masuk dalam seruan tu. Berapa orang? How many person? Berapa orang hak masuk dalam seruan tu? Hak masuk dalam seruan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, bimtithalil awamir wajtinabun nawahi, dengan kamu junjung segala titah perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Berapa ramai hak masuk dalam titah tu?
Allah. Banyak kena tipu. Banyak kena tipu. No? Kita nak bagi masuk dalam jumlah apa yang disebutkan oleh Tok Imam masa baca khutbah, bertakwalah kamu pada Allah. Sampai dia jadi sebagai satu rukun bila baca khutbah. Betul tak? Tak baca ittaqullah, tak sah khutbah tu. Betapa besarnya dia. Sampai semayang Jumaat hari tu tak sah. Kena ulang balik. Jangan buat main-main. Nah, jangan buat main-main. Sebab tu kata Allahu Akbar. Tu yang kita duk cari kebenaran supaya masuk dalam panggilan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jangan masuk dalam panggilan ya ayuhan nas, kita masuk dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Nah, jangan masuk dalam wahai manusia. Manusia lagi tak tentu lagi. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tu masa duk dakwah orang yang masih duduk di Mekah. Nah, yang belum beriman. U'budullah. Sembahlah Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang yang sebelum pada kamu. La'allakum tattaqun, sebenarnya kamu akan jadi orang yang bertakwa. Bukan mudah-mudahan. Bila kamu sembah Allah, pasti dan pasti kamu akan jadi orang bertakwa. La'alla. Nah, walaupun kita mengaji nahwu la'alla litaraji, harap-harap, mudah-mudahan. Tetapi kalau ayat Quran, kalau kalam daripada Allah, kita tak boleh panggil mudah-mudahan. Kita kena kata sebenarnya. La'alla, kalau pada firman Allah, jangan kata mudah-mudahan. La'alla litahqiq. Sebenarnya kamu akan jadi orang bertakwa. Kalau puasa ikut Tuhan nak, cara hak Tuhan nak, pasti akan kamu jadi bertakwa. Dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya kamu akan jadi orang bertakwa kalau kamu berpuasa sebagaimana puasa yang kami perintahkan pada orang yang dulu pada kamu. Benak-benak puasa, ikut aturan dia, rukun syarat dia. Pasti dan pasti kamu akan jadi orang bertakwa. Bukan mudah-mudahan. Baik, masuk kitab kita. Sekejap lagi tak jalan. Tu dia. Nah, itulah kita ambil sedikit pengajaran. Kalau kita ada benda bersangkut, kita ambil. Nah, baik. Ni, maka kata dia, kalau dia qasad, dia niat, dia kata apa? Kalau kita tak masuk dalam neraka, kosonglah neraka Tuhan. Kalau dia qasad kata nak bersenda-senda, nak main-main dengan janjian Tuhan, maka orang itu kekal selama-lamanya di dalam neraka, takkan keluar sampai bila-bila. Kalau hal lagu tu. Maka kata tuan guru, nah kita sahutlah dalam hati kita. Hei saudara-saudaraku, jawab ya. Dalam hati tak apa dah. Nah, dia seru kita, hadap ngaji kitab dia ni, dia mengaku, tok guru mengaku saudara dia. Tak seronok kita. Tok guru mengaku saudara dia kita ni. Alhamdulillah. Nah, dia kata apa? Hei saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga. Jangan duk pilih neraka tinggal syurga. Jangan duk ambil kesesatan di atas petunjuk tadi. Nah, ulaika alladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda tadi. Nah, pilih
ambil kesesatan di atas petunjuk. Jangan. Maka Tok Guru ni seru kita, jangan sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga. Lagu mana? Rupa dia taswir panggil. Dengan kamu pilih akan seronok dunia semata-mata. Pilih nak seronok lah. Nah, seronok di dunia ni semata-mata pada masa yang sementara ini. Mau pilih nak seronok lah. Nah, kalau lagu tu memang pilih neraka, tinggal syurga. Ada. Dan redalah kamu. Redalah kamu akan berat. Baca lagu tu, jangan baca terus. Redalah kamu akan berat, penat beramal. Akan berat, penat beramal. Redalah. Bukan lama. 70 tahun Nabi 60 tahun Nabi 50 tahun Nabi. Tak tahulah, tengok umur masing-masing lah. Bukan selama-lamanya nak sabar lagu tu kan. Redalah dengan penat susah. Berat penat beramal. Reda dan susah payah dunia. Reda dengan semua tu. Susah payah dunia. Sebab kita bila kita nak jadi orang Islam yang sebetulnya, ada banyak benda kita kena jaga. Benda yang kita nak bawa masuk mulut kita kena jaga. Benda yang kita nak bawa masuk poket kita kena jaga. Nak apa? Halalan tayyibah. Nak benda tu halal. Bila halal, tak boleh nak buat macam mereka. Rasuah, makan riba, makan tu tipu orang sana sini. Tak boleh. Tak boleh. Sabar. Lambat kaya ustaz, tak apa. Kaya kalau tak barakah buat apa? Hati-hati. Duit yang kita bawa balik belanja dalam rumah kita, jangan bagi ada campuran haram atau syubhat. Disebabkan duit riba, disebabkan duit apa dia, duit rasuah, disebabkan dapat melalui penipuan. Ada tipu orang sikit dah, sikit tak sikit pun. Walaupun 1 gram 2 gram pun orang jual ikan, 1 gram 2 gram tak cukup, jangan. Letak bagi lebih terus. Hak lebih tu niat sedekah. Tu baru barakah. Lepas tu bila saya bawa isteri saya pergi dukuk petani, pergi beli barang. Kita beli barang, dia ambil barang. Ni lebih 1. Dah lah harga ni dia pun kurang dah. Hak beli ni kurang dah. Bagi lebih pula 1 sedekah. Buh ikan timbang cukup 2 kilo lebih dah. Ambil 2 ekor lagi pegang buh. Sedekah. Boleh buat? Tak rugi. Tak rugi. Dia kata ada lagi orang macam ni. Sebab apa? Duk biasa street. Harga ni 15 sen. 15 sen pun kira. La haula wala quwata illa billah. Ni ikan ni berapa ni? Ikan apa? Contoh kita belikan nyok-nyok 28 sekilo contoh. Timbang-timbang tengok. RM30 15 sen. Duit ada. Cukup dah duit tu RM30 tu. Nak cari ni 15 sen nak cari mana? Patut. Tak apalah 30 sudah. 30 sudah. Patutnya lagu tu 15 sen tak. Cuma kita habaq harga asal RM30 15 sen. Tapi ambil 30 sudahlah. Hal lebih tu niat sedekah. Depa cari sampai pi kedai Cina, ada dah 15 sen nak tukar. Allah. Begitu lalu. Tahu. Jangan nak sedekah. Kalau sedekah pun tengok hak mana hak pecah-pecah perut bagi.
Nampak tak? Boleh tak? Tu dia. Nah, maka kata dia, biarlah susah payah sikit dunia ni sebab kita banyak pantang. Haram tak boleh. Syubhat tak boleh. Sebab syubhat pun bawa pada haram. Betul ya kau Ustaz, syubhat bawa pada haram? Nabi sebut. Oh, Nabi sebut. Di mana? Dalam hadis Arba'in An-Nawawi ada. Nah, Nabi kata innal halal bayyinun, benda halal tu nyata. Wal haramu bayyinun, dan haram pun nyata. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara halal dan haram ada satu benda, namanya benda syubhat. La ya'lamuhunna katsiran minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Depa tak ambil peduli benda lagu tu, syubhat tu. Nah, maka kata Nabi, famanittaqa syubuhati, siapa yang jauh dengan benda syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka terjagalah agamanya dan kemuliaan dia terjaga. Wa man waqa'a fi syubuhatin, siapa-siapa yang jatuh dalam syubhat, kata Nabi, waqa'a fil haram. Masuk syubhat berarti dia masuk dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seumpama seorang penternak yang menternakkan binatang ternakan dia di sempadan tanah orang. Yushiku an yarta'afi, takut-takut termasuk pi makan orang. Walaupun rumput, kecuali tuan dia redha. Bukan kata kat panjang ni, hadis Nabi. Nah, tak ada kata kat panjang, dah minta maaf. Nah, saya yakin panjang dia bawa, dia minta kat tuan dulu. Nah, dan kita kata di antara kampung kita ni dah tasamuh dah, duk makan tepi jalan tu biasa tasamuh, redha meredai antara satu sama lain, tak ada masalah. Nah, habaq Nabi kata, kita belum natang. Natang ni bukan dia kira apa, dia nampak mana hijau waktu dia nak makan. Semai padi orang nombor satu. Kan? Sebab tu dia kata, kita nak jaga syubhat ni, jangan duk dekat sangat dengan sepadan tu. Sepadan benda nak ke haram tu. Takut-takut termasuk dalam haram. Tu dia buat contoh kata, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'fi. Ala wa inna likulli malikin hima. Allah, apa Nabi kata, ketahui olehmu bahawa setiap raja, setiap kerajaan itu ada sempadannya. Betul tak? Kerajaan Malaysia, Thailand ada sempadan tak? Ada sempadan. Filipina dengan Malaysia ada sempadan tak? Ada sempadan. Dengan Indonesia ada sempadan tak? Ada sempadan. Bukan sekat darat, laut pun ada sempadan. Udara pun ada sempadan. Nah, duduk timur mencerobohi ruang udara. Kan? Mereka ada sepadan. Maka kata dia, Nabi sebut kata, ala wa inna himallahi maharimu, ketahui olehmu sempadan Allah Ta'ala itu adalah benda yang haram. Sampai situ jangan pi lagi, tak boleh pi dah. Hampi juga celaka. Tu sepadan, kena tembak. Nah, masuk sepadan orang kena tembak dah. Maka sepadan Tuhan tu benda haram. Jangan duk pi dah. Jangan duk gagah. Ala wa inna fil kulli jasadin mudghah, ketahui olehmu pada setiap jasad itu ada seketui daging. Kata Nabi, iza salahat salaha jasadu kulluh, bila seketui itu baik, anggota badan semua akan jadi baik. Nah, wa iza fasadat fasada jasadu kulluh, apabila rosak seketui itu, rosak habis segala tubuh badan dia, jadi jahat semua. Ala wahiyal qalb, ketahui olehmu itu adalah hati. Jelas no? Tu dia jelas.
Sebab tu kita orang Islam nak makan pun Allah nah. Bukan semua kita boleh nak ambil mudah-mudah lagu tu. Kena tengok dulu. Setakat mana yang boleh, setakat mana yang tak boleh. Kalau tak boleh jangan duk gagah. Nah, walau sebiji cabai pokok orang. Alah sebiji tu kan buat kira. Tak boleh. Hak orang. Nah, walaupun sebiji pun. Ni sambil-sambil lalu ke kebun orang. Retuih daun dokong lah. Duk retuih daun tu. Duk retuih daun ni. Tak boleh. Hak orang. Kita biasa dah. Lalu duk repih tu. Repih ni. Tahu repih? Patahkan tu tak? Hak orang tak boleh. Kalau kata tasamu. Nah, kita dengan mereka tak ada apa lah. Tengok mana tak elok apa buang. Tak apa, tak ada masalah. Dah jadi lagu tu dah. Bahkan kalau hang tengok ada buah pun nak makan, ambil dah. Tapi kena pesan, tinggal kat tuan semua. Tak pesan lagu tu, dia ajak anak beranak dia pergi naik habis. Tu dia. Baik. Kawan dia main Kuala Lumpur pun dia ajak masuk kebun kita, jenuh. Kenapa? Nah, sempadan tak kat mana. Setakat hampa nak makan apa makanlah. Tapi janganlah kawan main Kuala Lumpur satu bah apa masuk kebun aku nanya. No? Setakat hampa boleh. Okey. Maka kata dia, biarlah payah pun di dunia ni, asalkan senang akhirnya di dalam syurga. Tu orang cerdik. Susah sat, senang selama-lamanya. Ada orang ambil senang sat, tapi susah selama-lamanya. Pilih nak mana? Contoh, satu hari itu kita bagi dia jadi raja. Apa nak makan apa-apa makan, apa nak pakai apa-apa pakai, apa nak buat apa-apa buat, apa raja. Hari itu, sehari itu lah. Lepas tu hampa akan jadi hamba sepanjang hidup. Ataupun, nah, hampa jadi hamba sehari. Ikut orang suruh apa kena buat. Cedok taik pun cedok taik lah apa tak apa. Sehari lah. Tapi hampa senang akan jadi raja selama-lama. Pilih nak mana. Itu perumpamaan dunia dan akhirat. Betul tak? Maka orang pilih jadi raja sehari itu bodoh lah. Nah, baiklah kita susah sehari, senang selama-lamanya. Sebab apa kita kata sehari? Sebab dunia ni sementara sat ya. Seminggu pun ni kita jumpa pula dah. Sat sangat dah masa berlalu. Nah, sat lagi sebulan, sat lagi setahun. Ni berapa bulan baru boleh pak muka? Tak habis. Tak habis lagi pak muka. Tu dia. Ustaz sembang banyak dia pun. Kalau baca kitab sat, betul lah baca kitab sat lah. 2 hari habis. 2 kali mai habis baca kitab. Kalau nak mengaji, lagu ni lah cara dah. No? Tu dia. Asalkan senang akhir dalam syurga yang ada di situ. Mana di situ? Di dalam syurga tu sekalian bagai-bagai. Sekalian bagai-bagai. Jangan baca bagi. Sekalian bagai-bagai jenis-jenis kesukaan. Semua ada dalam syurga tu. Tu sabar saat. Tu. Sekalian bagai-bagai kesukaan mata-mata, hak mata nak tengok apa ada semua. Hak mata seronok tengok, telinga-telinga semua ada. Hak nak dengar apa dia. Semua ada. Sebab tu orang perempuan bila dia masuk syurga, Tuhan bagi kat dia apa dia? Perhiasan-perhiasan yang banyak. Kerana orang perempuan ni dia tak perlu lelaki ramai. Tengok atas dunia, Tuhan letak kena dah. Sifat orang perempuan dia suka hiasan. Laki cukup seorang lah. Tapi syarat laki seorang tu belilah sama hak nak buh di jari, hak nak buh di lengan, hak nak buh. Sebab orang perempuan dia suka hiasan. Nah, kalau kita ajak pi makan kadang-kadang dia tolak lagi. Kalau ajak pi kedai mah tolak dah. Haduk tidur leno tu. Bangun cacang. Sabar, tunggu sak. Betul bang ni, betul. Dia tuntut sampai depan cacinya.
Itu hiasan. Nah, nampak bini murung apa semua. Jomlah kita pergi Langkawi lah. Mau tak pergi? Allah. Tapi bang, satu tempat saya nak pergi. Pada Idaman Suri. Dia boleh tengok pinggan mangkuk tu ke? Ya Allah. Suami kata ambil 3 set. 3 set ikutlah apa nak ambil apa. Abang bayar. Mahal pun tak apa. 3 set. Nah. Kalau satu tempat lagi boleh bang. Mana? HIG. Haji Ismail Group. Satu lagi. Tak apa. Pi. Dia boleh hak tu dia seronok. Nah, dia bukan dia kira nak cari lelaki lain. Dah. Bagi hiasan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi untuk orang perempuan. Keseronokan dia di akhirat. Tapi orang lelaki Tuhan tahu dah. Jiwa dia dengan perempuan tak boleh tahan. Betul tak? Orang lelaki ni bagi perempuan dia. Lena situ. Kena janda dia jamu ayak pula. Pakai tak balik rumah. Tu baru janda. Tu dah. Tu orang lelaki Tuhan tahu. Nah. Jiwa orang lelaki dia nak apa? Tuhan tahu. Dia suka kepada perempuan. Oh, isteri dia kata patutlah sekali rumah. Dah, Tuhan dah kata dah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Ta'ala hias dalam diri seorang tu, seorang lelaki tu, hubbus syahawat. Nah, keinginan daripada apa? Minan nisa, daripada perempuan-perempuan. Dia tak sebut imra'atun satu ya, nisa, perempuan-perempuan. Sebab tu disediakan 70 bidadari. Sebab apa? Perempuan kata tak aci lagu tu, bidadara tak ada kah? Dah kawan bidadari. Nah, orang perempuan memadai dengan suami dia di dalam syurga. Dan dia tak akan ada dengki dengan siapa pun dalam tu. Dengan apa dia anak bidadari. Sebab dia buah besar. Dia tak ada dengki. Semua bercita-cita untuk membahagiakan suami dia. Sama ada bidadari, dia cita-cita untuk bahagiakan suami dia. Isteri kita kalau masuk syurga, dia akan bahagiakan suami. Tak ada kata nak sembang belakang. Tu bidadari seorang tu teruk. Dah, tak ada benda teruk dalam syurga. Semua benda baik. Tak suruh fikirlah. Nah, sebab tu orang yang hati dia boleh melepaskan suami untuk kahwin satu lagi. Itu salah satu ciri wanita syurga. Ada mau tak buat ayak apa tak apa hari ni. Hujan nak turun dah. Ada nak habaq hukum. Nah, maknanya bila hati dia dah tak ada apa dah. Kita kata tujuan kita apa dia? Nak membahagiakan suami. Tuhan kata tak ada benda hak para suami ni suka apa dia? Syahwat minan nisa. Tujuan kita apa? Untuk nak mengembirakan hati suami kita. Jenah tak ada ayat sungguh dah aku dah rasa. Tak ada sungguh dah. Nah, itulah yang disukai oleh suami. Cumanya kalau kita tanya abang nak kahwin seorang lagi ke? Dia sengap, acah-acah tak mau. Seorang ni pun tak larat nak layan dah. Padahal kalau bagi, cuba bagi tawak tengok. Kalau abang nak saya nak pergi Minang. Nah, cuba buat lagu tu. Ada seorang umur 68. 68 tak payahlah. Nah. Bagi hak 28. Baru kata kita kasih pada suami kita. Tak ayak dah hari ni, tak apalah. Tak berayak kata dia. Tak boleh teriak dulu. Dah, masalah tu dak nak habaq sebelah perempuan tu, nak bagi ada redha. Bukan terai, dia masalah jodoh. Hati perempuan tu nak bagi ada redha. Bukan masalah ustaz kena terai tak kena terai.
Bukan masalah tu. Redha daripada isteri tu. Hak kita nak tak nak tu cerita lain. Supaya apa? Hadir perasaan redha. Tidak rasa nak marah. Sebab apa? Ada keizinan daripada Tuhan. Hak tu yang kita naknya. Bukan pasti nak suruh suami nikah. Hati kita nak bagi ada redha. Takut pergi jumpa Tuhan. Tuhan kata, mu ada tak redha dengan hukum aku? Satu poligami. Padahal benda ni nak berlaku dengan kehendak Allah. Wak mai dah 4-50 orang tak depan. Suat isteri dia kata pilih apa nak mana. Muka tak mahu, aku nak hang seorang. Nak buat macam mana? Betul tak? Sekejap lagi menyusah nak pergi rumah tu, nak pergi rumah ni. Raya lagi susah. Ustaz Azhar kata aku ni terkena ya. Kena time raya so rasa nak tidur di masjid tak mau boleh. Nak balik rumah aku ni, nak balik rumah dia ni, balik mana? Di mana abang tu? Tu sifat perempuan syurga. Hati dia sentiasa fikir apa yang boleh membahagiakan suami dia. Para suami pun sama. Dia kena fikir apa yang boleh membahagiakan isteri dia. Dia mampu buat, dia buat. Dia tak mampu, sabar sat. Boleh no? Baik. Tak lagi tak ada tempat berhenti. Bahkan kesemua kemahuan nafsu dan hawanya ada dalam syurga. Nah, maka orang yang pandang kepada kesukaan yang selama-lama inilah yang sebenar-benar cerdik. Bila dia fikir nak kebahagiaan selama-lama, bukan yang sementara. Ini orang cerdik. Yang pandai menjaga dan pusing kesenangan. Pusing maknanya dia pandai ambil peluang. Pandai pusing kesenangan dirinya. Daripada dia senang sementara, baik senang selama-lama. Itu dia pusing. Hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita tak tilik kepada elok baka keturunan kita. Dan tak tilik kepada keturunan dan elok rupa. Smart tak smart. Jerawat batu ke tak ada jerawat batu. Tuhan tak tilik tu. Dan parah rupa Tuhan tak tilik. Hanya semata-mata tilik kepada hati-hati dan amal-amal baik jua. Sebab benda tu rupa tubuh parah ni benda tak boleh nak pilih. Itu memang Tuhan tetap dah. Mu nak jadi anak siapa, keturunan daripada mana, mak India, pak Cina, mak India, pak Melayu. Hak tu Tuhan dah tetap dah. Hak tu tak boleh nak pilih. Maka Tuhan tak tilik. Hidung hang mancung ke tak mancung, tak kisah. Itu bukan tilikan Tuhan. Tuhan tilik pada hati. Kerana hati dan amal ni benda boleh kita baiki. Boleh kita baiki. Nak buat banyak ke nak buat sikit ke. Hak tu kita boleh baiki. Sebab tu Allah Ta'ala tilik di situ. Allah Ta'ala tilik semata-mata kepada hati dan juga amal-amal baik juga. Wallahu a'lam. Takat tu dulu. Dan nanti kita sambung. Maka ini satu kemujuran. Mujur lah. Tu. Orang Melayu kan kita banyak mujur. Mati dah pun mujur lagi. Mati dah mujur lagi. Kawan tu jatuh pokok nyok. Patah lihat. Mujur tak patah tangan. Pula dah. Mati dah. Mujur jatuh siang. Mati dah. Tapi itulah orang Melayu duk bertahan boleh sebab mujur tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadli wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Saya ada dapat sokongan dalam ni orang perempuan sokong ustaz. Perempuan. Oh no, duk mai berdaru tu.